Assalamualaikum, kita bertemu kembali dalam Apa Kata Wanita dan anda sedang menonton secara langsung dari Studio 1 Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sekali lagi seperti yang telah saya janjikan pada minggu lepas, Apa Kata Wanita mengangkat satu lagi topik yang berkaitan dengan kanser bagi kita sama-sama meningkatkan pengetahuan dan juga kesedaran kita tentang penyakit yang menjadi pembunuh senyap di kalangan kita kaum wanita. Kerana kita kaum wanita ni kena faham bahawa kita merupakan golongan yang terdedah mudah sebenarnya paling berisiko untuk mendapat pelbagai bentuk kanser, penyakit kanser ya. Dan sebenarnya ada ramai yang berjaya untuk menangani gejala kanser ni, tetapi tidak seramai jumlah mereka yang juga gagal ya. Ia adalah pembunuh senyap seperti yang saya dah katakan dan boleh datang dalam pelbagai bentuk. Dengan itu kita perlulah mengambil sikap mencegah itu lebih baik daripada kita merawat ya. Dan ini kita sering sebut kata-kata ini, tetapi sejauh mana kita mempraktikkan kebenaran kata-kata ini apabila ia berkaitan dengan gejala kanser. Bila bercakap tentang kanser saja, seperti yang kita bincangkan pada minggu lepas, Dr. Sulaiman sendiri mengatakan bahawa kebanyakan wanita kalau boleh dia tidak mahu sebut tentang perkataan kanser tu. Kalau boleh dia kata benda K ataupun benda C. Kalau boleh kita tak nak bercakap tentang kanser, tetapi kita perlu mengubah sikap kita. Kita perlu banyak memperkatakan tentang isu ini, kerana lebih banyak kita bercakap tentang isu kanser, sebenarnya ia boleh membantu untuk kita menangani ataupun mencegah diri kita daripada didiagnose oleh kanser ya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Rosuzana Ahmad Bustamam, pakar onkologi klinikal Jabatan Radioterapi dan Onkologi Hospital Kuala Lumpur. Apa khabar? Khabar baik. Dan doktor, bila kita bercakap tentang kanser ni memang dia tak kenal mangsa. Ya, kita pada minggu lepas kita dah bercakap tentang banyak mitos-mitos yang telah dibongkarkan, yang untuk kita sama-sama faham bahawa sebenarnya kanser ni bukanlah satu penyakit untuk golongan berada, orang kaya dan sebagainya. Kanser boleh anda dapat, tak kisahlah apa latar belakang anda ya. Dan bercakap tentang didiagnose oleh kanser juga, mesti ramai yang sebenarnya terfikirkan apa sebenarnya faktor utama seseorang itu diserang kanser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada penonton di studio dan penonton di rumah. Terima kasih Puan Zamzarina atas soalan tersebut. Jadi sebenarnya kita belum kenal pasti apa punca sebenarnya kanser. Tetapi kita telah kenal pasti beberapa faktor yang boleh meningkatkan risiko menjadi kanser. Ya. Misalnya merokok. Ya. Amalan merokok boleh meninggikan risiko untuk mendapat kanser paru-paru, kanser payudara dan juga kanser usus. Okay. Seterusnya, pengambilan alkohol. Ia dikaitkan dengan kanser hati, kanser payudara dan juga kanser usus. Dan seterusnya, masalah obesiti ataupun amalan pemakanan yang tidak sihat. Kerana faktor ini boleh menyumbang kepada kanser payudara, kanser usus dan juga kanser rahim ya. Okey. Seterusnya kita kenal pasti ada beberapa jenis virus, jangkitan virus yang boleh menyebabkan kanser ya. Misalnya kanser hepatitis, virus hepatitis yang boleh menyebabkan kanser hati. Dan virus yang terbaru, papilloma virus, yang boleh menyebabkan kanser pangkal rahim atau cervix. Okey. Seterusnya ialah faktor keturunan. Bila mana ada ahli keluarga kita yang mengidap kanser, ya, risiko untuk diri kita mendapat kanser pun lebih tinggi. Terutamanya ya, ada beberapa kanser yang dikaitkan dengan faktor genetik, iaitu sekali lagi kanser payudara, ya, kanser rahim, kanser ovari dan kanser usus. Ya, ini adalah faktor keturunan. Dan seterusnya faktor-faktor lain, misalnya berkahwin lambat dan berkeluarga lambat. Itu juga merupakan satu faktor. Dan tidak mempunyai anak yang ramai ataupun memang tidak ada anak langsung. Itu pun satu faktor. Dan yang terakhir sekali, disebabkan ada setengah orang tidak mahu menyusukan anak. Ya, bila kita tidak menyusukan anak, sebenarnya risiko untuk dapat kanser payudara lebih tinggi. Jadi saya banyak fokus kepada kanser payudara sebab dia kira kanser nombor satu
untuk wanita di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia. Ya. Dalam berbanding dengan lain-lain kanser tu, mungkin nombor 1 tu kanser payudara mewakili berapa peratus tu? Lebih kurang 15 hingga 20%. 15 hingga 20%. Dan diikuti oleh kanser rahim, pangkal rahim dan juga kanser usus. Itu yang sebenarnya, dan kita juga tahu secara umumnya wanita ni lebih terdedah untuk diserang kanser. Benar ataupun mitos perkara ini? Memang benar, kerana kanser yang saya sebutkan tadi kan, kanser payudara, kanser pangkal rahim, itu semua adalah dalam organ wanita itu sendiri. Jadi memang mereka berisiko untuk mendapatkan kanser. Oleh sebab itu disarankan mereka untuk menjalani ujian-ujian saringan bagi mengesan kanser pada peringkat awal. Misalnya ujian mamografi. Ujian mamografi ialah ujian menggunakan pancaran X-ray yang dikenakan pada payudara. Dan dia disarankan untuk dilakukan pada perempuan yang berumur 40 tahun ke atas. Dan seterusnya ujian pap smear. Ujian pap smear itu di mana calitan di pangkal rahim diambil dan dihantar ke makmal. Ini juga untuk mengesan kanser pangkal rahim atau cervix di peringkat yang lebih awal. Bila kita dapat kesan lebih awal, kita bagi rawatan dengan lebih awal, insya-Allah kita dapat bendung kanser tu. Itu saya dapat lihat di sini doktor bercakap tentang 2 perkara penting yang perlu kita semua ambil tindakan bagi kita untuk mencegah daripada diserang kanser. 1, amalan gaya hidup kita, seperti yang doktor cakap, jangan merokok, jauhkan alkohol, dan sebagainya. Dan keduanya, jalankan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah pun disarankan secara berkala. Contohnya bagi kita wanita, kita kena jangan takut untuk lakukan pemeriksaan-pemeriksaan pap smear ataupun mamografi bagi yang berusia 40 tahun ke atas. Baik, kita akan berehat dulu seketika doktor. Dan selepas ini nanti kita ada 2 lagi tetamu yang akan bersama kita, iaitu mewakili organisasi yang berkaitan dengan wanita yang banyak sebenarnya menjalankan aktiviti untuk memberi kesedaran kepada kita wanita berkaitan dengan kanser, dan juga seorang bekas pesakit kanser. Jangan kita bertemu kembali, dan saya perkenalkan 2 tetamu saya, orang merah jambu kedua-duanya. Di sebelah kiri ni Cik Aspalin Haji Sirat, Ketua Bahagian Digital dan Komunikasi Pemasaran Avon. Siapa tak kenal syarikat Avon yang sangat rapat, sangat dekat dengan kita kaum wanita, dan pada masa yang sama Avon banyak sebenarnya membuat aktiviti-aktiviti CSR untuk meningkatkan kesedaran kita terhadap kanser. Terima kasih. Dan di sebelah sana Puan Satira Khairuddin merupakan survivor ataupun bekas pesakit kanser payudara selama 10 tahun. Sejak 10 tahun, tapi sekarang sudah bebas daripada masih lagi membuat rawatan setahun sekali. Baik, saya tanya dengan Puan Satira dulu lah. Kali pertama dapat tahu bahawa Puan disahkan mempunyai kanser payudara. Kali pertama saya disahkanlah mendapat kanser tu semasa tu saya mengandung anak saya yang keempat lah. Masa tu kandungan saya sudah pun masuk ke 8 bulan. Itu baru disahkan yang saya ada kanser. Disahkan pada kandungan berusia 8 bulan. Sepanjang mengandung selama 8 bulan tu, ada tak rasa kelainan membuat pemeriksaan awal ke? Saya tak ada buat pemeriksaan awal sebab masa tu memang ada kelainan. Sebab ada rasa kebas sebelah kiri, sebelah kanan, dan ada terasa lam dekat atau macam benjolan lah di dekat payudara kita. Tapi mungkin masa tu rasa ini agaknya perubahan hormon sebab mengandung kan. Sebab saya pernah pergi jumpa doktor, tapi masa tu tak jumpa doktor lagi lah. Masa tu masih jumpa jururawat atau nurse kan. Dia akan beritahu yang saya ni mungkin sebab saya mengandung, itu mungkin hormon waktu mengandung lah. Itu yang buatkan saya tak ambil kisah sangat. Tak adalah ambil kisah sangat sehinggalah disahkan pada usia kandungan 8 bulan. Doktor disahkan. Bagaimana menerima kenyataan ketika tu? Memang saya tak boleh terima kenyataan lah, sebab
bila orang kata kanser mesti kita fikir mati kan, atau kematian. Jadi memang susah nak terima kenyataan tu dengan keadaan syarat saya dengan ya? syarat mengandung kan. Memang masa tu saya rasa saya drop sangat. Orang yang pertama pun maklumkan. Orang pertama saya maklumkan dah tentu pada suami saya lah. Dan apa reaksi pertama suami? Memanglah suami saya pun risau kan dengan keadaan saya lagi kan, dengan mengandung, dengan dapat berita kanser tu. Orang kata kanser memang orang kata pembunuh kan. Ya, itu yang pembunuh buat senyap. pembunuh senyap. Itu yang buat kami memang betul-betul masa tu sedih sangatlah. Dikatakan macam tu lah. Okey, baik. Dan saya difahamkan Puan Satira merupakan salah seorang wakil Avon. Oh, ya, saya. Sebenarnya dah berapa lama dengan bersama Avon? Bersama Avon pun lebih pada 10 tahun. Oh, okay. Ya. Dan sebaik tahu mengidap kanser tu, adakah Avon dimaklumkan, pihak Avon dimaklumkan, dan mungkin apa bentuk sokongan Cik Asmali mungkin boleh kongsikan pengalaman mula tahu bahawa seorang wakil Avon ni mengidap kanser. Selalunya macam kita bila kita ada membuat aktiviti kesedaran dan sebagainya, kita bertanya kepada kita pengurus daerah kita. Selalunya wakil Avon ni lebih rapat kepada pengurus daerah. Jadi kita akan tanya adakah di kalangan wakil kita yang merupakan pesakit kanser ataupun bekas pesakit kanser, di mana selalunya kita akan menjemput mereka untuk bersama-sama berkongsi pengalaman kepada wakil-wakil wanita yang lain. Avon ni istimewa kerana memang ramai wakil kita tu, kalau saya katakan 98% adalah wanita. Jadi bila adanya wakil yang lain berkongsi bersama, jadi mereka merasa lebih yakin dan juga dia ada sokongan dan moral ya. Jadi dia lebih mudahlah, macam dia kata kita sesama wakil dan ada orang yang merupakan pesakit kanser dan orang tu melakukan kesan awal dan juga mengambil tindakan untuk mendapat rawatan. Itu yang penting. Okey. Dan sokongan tu sangat-sangat membantu tak? Sokongan tu memang sangat-sangat membantu sebab kita merasakan ada keyakinan diri pada diri kita lah. Itu yang buatkan kita rasa disayangi, sebab kita rasa lebih kuat untuk menghadapi melawan kanser. Yang penting semangat lah kita kata ya. Ya, lebih semangat. Dan doktor, kita berkongsi kisah Puan Satira tadi ya. Saya sebelum tu saya dah tanya tadi bila dia sedar kanser tersebut pada tahap keberapa? Kedua ya. Dan tapi kebanyakan wanita di Malaysia ni dikatakan bila dia berjumpa doktor tu ketika tu sebenarnya dah pada tahap yang 3 dan ke atas, 3 dan 4. Adakah ini satu perkara yang biasa, common berlaku, dan kebanyakan pesakit-pesakit ni ke HKL ni memang mereka yang dah tahap dah kritikal baru dia pergi cari doktor? Kalau dibandingkan 20 tahun lepas dan sekarang, sebenarnya dah banyak perbezaan. Dari segi kesedaran kanser ni makin meningkat, dan semakin meningkat juga pesakit yang datang dengan peringkat awal, peringkat 1 atau 2 untuk mendapatkan rawatan. Dan mereka pun lebih positif dalam menerima rawatan kerana dia mendapat pengetahuan pasal kanser ni melalui internet kan. Semua maklumat tu di hujung jari. Ya. Tapi saya perlu tekankan juga, bukan semua maklumat di internet tu adalah benar. Dia perlu rujuk juga kepada doktor untuk pengesahan. Betul. Kerana saya kira maklumat yang tidak tepat ataupun mitos-mitos yang banyak tersebar di internet juga perlu kita analisa dulu. Banyak sebenarnya kepercayaan-kepercayaan mungkin turun-temurun yang dah menjadi kepercayaan, tapi kita menerimanya dan perlu kita rujuk kepada pakar seperti doktor lah. Dan kita akan kembali selepas ini ya, dan kita juga akan bertanya dengan Avon bagaimana nak mendekati wanita-wanita yang mungkin bila bercakap tentang perkara kanser ni, isu kanser ni, topik kanser ni sesuatu yang fobia, yang selalunya ditakuti untuk bercakap, dan wanita selalu memilih untuk mendiamkan diri ataupun bila dia dah rasa dia ada kelainan dia cuba menidakkannya misalnya ya. Dan bagaimana Avon mendekatkan diri supaya mereka ni lebih terbuka untuk menerima tentang isu kanser dan kehadapan apabila mereka mula merasa ada perubahan-perubahan dalam diri mereka. Kita akan berehat dulu seketika dan kembali selepas ni.
baik, kita bertemu kembali. Topik kita hari ini, perangi kanser sebelum terlambat. Kanser merupakan satu penyakit yang kita boleh cegah, ya, yang perlu kita lakukan perkara-perkara awal, proaktif dalam kita untuk mencegah kanser. Contohnya apa yang doktor tadi dah kongsikan kita mestilah mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat dan keduanya, dan jangan lupa ketinggalan dan rasa takut untuk melakukan pemeriksaan berkala, terutama kita bagi kaum wanita, salah satunya pap smear dan juga pemeriksaan mamografi bagi wanita dah berusia 40 tahun ke atas, ya. Dan ini perlu anda lakukan. Dan kita ambil satu soalan, ya, daripada audiens kita. Ada dua soalan. Silakan Puan. Assalamualaikum. Saya Aziza binti Samad, tinggal di Pulau Indah. Ingin bertanya, boleh ke seorang pesakit yang sedang menjalani rawatan mengambil rawatan lain seperti rawatan tradisional? Okey. Ini pengalaman sendiri ke pengalaman kawan-kawan ke? Sekadar bertanya. Sekadar bertanya. Okey, baik. Kita ambil soalan yang kedua. Silakan. Assalamualaikum. Saya Suhana daripada Pulau Indah. Ingin bertanya, biasanya pesakit kanser payudara kita boleh mengesannya melalui mamogram ataupun rawatan sendiri di rumah, pemeriksaan sendiri. Bagaimanakah cara untuk kita mengesan kanser-kanser lain? Dan betulkah pemakaian bra yang tidak sesuai boleh menyumbang kepada sakit kanser payudara? Okey. Baik, satu soalan yang menarik tu. Tadi soalan yang pertama tu doktor lah kena jawab tu. Okey. Untuk soalan pertama, ya. Sebenarnya kami tidak menggalakkan pesakit untuk mencampurkan antara ubat tradisional dan ubat kemoterapi dan radioterapi kerana dikhawatiri kesan sampingan ataupun interaksi daripada kedua-dua ubatan tersebut, ya. Dan ada kalanya kita tak tahu apa sebenarnya yang menyebabkan tindak balas itu, sama ada ubat tradisional ataupun ubat kemo. Okey. Dan mungkin mencampurkan produk tradisional ni kita pun tak tahu apa bahan rumusannya. Betul, boleh mengaktifkan lagi. Ya, betul. Kita pun tidak tahu apa sebenarnya bahan kimia yang terkandung di dalam ubat tradisional tu. Tapi benda perkara ni memang secara rutin ni doktor tahu berlaku. Pertama sekali di kalangan masyarakat luar bandar. Ya. Mereka lebih memilih untuk berjumpa dengan Dr. Bomoh. Ya, saya ada beberapa pesakit yang pada asalnya mengalami kanser peringkat awal, tetapi kerana khawatir untuk melalui pembedahan, mereka pergi ke tempat lain untuk dapatkan rawatan alternatif, ya. Dan setahun selepas itu mereka datang kembali dan kanser tu dah merebak, ya, dan mungkin tak boleh nak dibedah, dan kanser tu sendiri boleh merebak ke organ lain, ya, misalnya hati, paru-paru dan tulang. Dan pesakit akan dapat mudaratlah daripada kesan perebakan kanser tersebut. Keadaan akan menjadi lebih teruk. Dan bagi soalan kedua tadi, yang berkenaan dengan penggunaan bra tu, ya, sebenarnya tiada kajian klinikal yang mengesahkan penggunaan underwire bra menyebabkan kanser payudara. Dan juga nak mengesan bagaimana kalau macam untuk kanser payudara kita boleh melakukan pemeriksaan sendiri. Betul. Bagi kanser-kanser yang lain, untuk kanser-kanser yang lain, lebih lagi pada organ dalamannya seperti usus ke hati, memang sukar. Tetapi kita perlu peka kepada perubahan diri kita. Kalau ada simptom-simptom yang berlanjutan, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan lanjut. Okey. Baik. Puan Syatira, kita ambil balik semula soalan tadi, kata dia berjumpa dengan rawatan alternatif, contohnya di luar bandar, di kampung sebagainya. Puan Syatira juga ada mengambil tak langkah tersebut sebelum ni? Sebelum membuat pembedahan, sebelum membuat keputusan untuk membuang sebelah payudara, buat pembedahan. Sebenarnya sebelum saya dapat tahu yang saya ada kanser, memang, dan sebelum saya mengandung 2 tahun sebelum tu, saya memang ada dapat kesan yang ada perubahan di payudara. Lepas tu saya pernah pergi jumpa doktor sekali jugalah dan buat pengesahan supaya saya buat pemeriksaan di hospital. Tapi sebelum pergi hospital saya buat perubat kampung, secara kampung lah. Lepas tu selepas
sampai tarikh yang untuk saya follow up ke hospital, saya buat check up dekat hospital yang mengatakan memang saya tak ada apa-apa sebab saya dah berubat kat kampung. Selepas 2 tahun. Maknanya pulih lah. Pulih lah rawatan tradisional tu. Okey. Memang seronok lah kan. Sebab apa? Itu apa bentuk rawatan yang dilakukan? Saya tak pasti, cuma tawar air saja. Tawar air saja. Okay. Lepas tu dia ada gunakan macam kapur ke apa untuk buat pemulihan tu lah kan. Okay. Lepas tu 2 tahun selepas tu bila saya mengandung, itu yang dapat perubahan lain. Dia membesar mengikut kita punya kandungan. Kalau 2 bulan besarnya macam duit 5 sen. Bila naik 4 bulan dan besar lagi hinggalah ke 8 bulan sebesar telur ayam kampung. Sebab bila kanser, hormon kita cepat mengaktifkan kanser. Dan pembedahan dilakukan selepas bersalin. Alhamdulillah. Tapi anak yang dikandung selamat sihat. Alhamdulillah. Sekarang umur dia pun dah 10 tahun. Dah 10 tahun. Ya. Berlalu ya. Okey, baik. Dan Cik Asmalin, kita memang menjedari keadaan realiti dalam masyarakat kita apabila mereka nak bercakap kanser semua takut, dan apabila mereka mula mengesan ataupun doktor mula mengesahkan mereka memang disahkan mengidap kanser, mereka akan cuba memilih rawatan-rawatan alternatif dan sebagainya. Dan kita tahu juga Avon menjalankan pelbagai aktiviti bersama masyarakat luar bandar ya, untuk memberi kesedaran kepada mereka tentang aspek ni. Memang macam Avon sebagai syarikat untuk wanita, memang macam saya katakan, wakil kita sendiri ramai wanita. Jadi kebanyakan khidmat masyarakat yang kita lakukan memang berkait rapat dengan kanser payudara, di mana kita melakukan aktiviti bersama organisasi seperti BCWA dan juga bekas pesakit kanser membantu kita, di mana kita pergi hingga ke peringkat luar bandar, di mana mereka sendiri bersama-sama berjumpa dengan orang-orang wanita ya di luar sana dan mengajar tentang betapa pentingnya membuat pemeriksaan sendiri payudara, kesan awal, dan yang paling penting ambil tindakan. Memang benar, saya rasa mungkin sekarang dah berubah sebab wanita lebih tahu kerana banyak program-program yang menyedarkan wanita tentang kanser payudara ni, tapi kebanyakan wanita ni bila dia tahu, dia tidak mahu pergi membuat rawatan. So itu yang kadang-kadang mungkin pertama kali diketahui mungkin stage 1 atau 2, tapi kerana kelewatan mungkin akan sampai kepada stage 3 atau 4 di mana tidak boleh lagi dibuat rawatan kan, seperti kata doktor tadi. Jadi tujuan utama kita adalah memang pertamanya untuk memberi kesedaran. Mereka kena tahu apakah kanser, apakah penyebab kanser, dan juga kita memang begitu menyarankan tentang pemeriksaan sendiri payudara, dan kita juga memastikan dan juga menggalakkan mereka ambil tindakan untuk mendapat rawatan. Itu adalah mesej yang kita sampaikan, dan tahun lepas sendiri kita telah bekerjasama dengan LPPKN, di mana kita berada di 48 lokasi di seluruh negara, di mana kita berjaya mendapatkan hampir 7,000 wanita untuk membuat pemeriksaan payudara di bas bergerak LPPKN. Dan ada yang dapat dikesan ketika itu? Ada. Saya masa tu dinilai ada gadis ni lah, muda lagi, umur dalam awal 20-an. Memang beliau mempunyai ibu yang baru saja meninggal kerana kanser payudara 2 bulan sebelum. Sewaktu kita buat aktiviti tersebut, dia pun macam nak buat tapi dia takut. Sebab dia tidak mahu menerima hakikat apa kata jika saya ni seperti ibu saya kan. Tapi oleh kerana rakan beliau menggalakkan, Avon dah ada kat sini, LPPKN dah ada kat sini, apa kata you cuba buat juga. So apabila kita buat, malang sekali lah, memang beliau didapati ada ketulan. So beliau menangislah, tapi kita refer untuk dia pergi ke hospital. Dan okeylah masa tu dengan sokongan rakan awal. Dengan sokongan rakan dia nak melakukan. Saya nak share lagi satu kes. Ada gadis ni, dia sebenarnya sebelum tu dia dah buat pemeriksaan, doktor dah kata untuk dia buat susulan, maksudnya untuk buat biopsi dan sebagainya, tapi dia tak pergi. Jadi waktu kita menjalankan aktiviti, kita bercerita dengan dia, kata apa kata hari ni you buatlah
mungkin kita tengok ada lagi atau tidak kan, tapi dia tak nak. So maksudnya walaupun kita tahu ramai wanita dah sedar, tapi ada lagi maksudnya mungkin dia takut dan tidak mahu menerima hakikat. Ya. Baik, ini sindrom wanita tidak mahu menerima hakikat kerana takut, dan sifat denial tu memang ada. Dia tak dinafikan, bukan hanya di kalangan masyarakat luar bandar, kita sendiri yang di bandar ataupun mereka yang di kalangan profesional juga akan cuba menidakkan. So, jadi nasihat daripada doktor terakhir kepada kita semua masyarakat penonton untuk kita buang perasaan ataupun sindrom denial tu tadi. Pertama sekali kita kena ingat yang diri kita ni perlu nak hidup lebih panjang, ya. Kita ada keluarga, kita ada anak-anak, fikirkan mereka. Kalau kita lalui rawatan dengan sewajarnya, insya-Allah kanser tu boleh baik dan kita boleh bertahan dengan lebih lama. Hanya kita lihat orang di sekeliling kita. Ya. Mungkin kita perlu memikirkan bahawa kita ni adalah seseorang yang sangat berharga. Mungkin kerana pencegahan awal, pemeriksaan ini boleh sebenarnya menyelamatkan nyawa kita, ya. Jadi sedikit daripada Puan Satira untuk bagi nasihat dan saranan kepada para penonton kita. Nasihat saya pada penonton di studio dan di rumah, memang wanita ni tak lari daripada mempunyai sifat kasih sayang, kan, pada penyayang dan sebelum kita fikir kita untuk menyayangi keluarga, memang itu sifat wanita. Kita juga perlu menyayangi diri kita sendiri. Jadi untuk itu saya syorkan lebih baik kita buat perawatan yang orang kata buat pemeriksaan awal, ya. Supaya kita boleh mengesan. Kalau kita dapat mengesannya pada peringkat awal, insya-Allah ia boleh dirawat. Dan kita boleh bebas daripada kanser. Seterusnya kita akan lebih menjadikan kehidupan kita ni lebih berharga. Ya, doktor, baik, terima kasih untuk masa kita hari ini bercakap tentang topik kita, perangi kanser sebelum terlambat. Dan kita sebagai masyarakat perlu mengambil peranan juga, ya. Kalau kita tahu rakan-rakan kita, ahli keluarga kita nasihatkanlah supaya membuat pemeriksaan-pemeriksaan yang telah disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga para doktor kita. Lakukan pencegahan awal kerana sebenarnya kanser bukanlah satu penyakit yang datang secara tiba-tiba kepada kita. Dia boleh dihindari dengan pencegahan-pencegahan yang awal. Jadi kata akhir daripada saya, perangi kanser sebelum terlambat. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Tidak di tempat hidup sengsara, suratan nasib yang